Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-wazifatu sabi'ah, tugas yang ketujuh. Tugas yang ketujuh daripada tugas-tugas para penuntut ilmu, bahawa tidak mencemplungkan diri ke dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan sebelum menyempurnakan bidang yang sebelumnya. Ini maksudnya dalam bahasa Arabnya disebut wala yakhudha fi funu'il ilmi duf'atan. Jadi tuan-tuan dan puan kena tambah sikitlah situ. Janganlah seorang penuntut itu mencemplungkan diri. Terjemahan kepada yakhudha. Al-khawd iaitu menceburkan diri. Menceburkan diri. Janganlah seorang penuntut itu dalam proses menuntut ilmu ataupun dalam perjalanan dia menuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali, janganlah dia mengharunginya duf'atan, sekaligus, secara sekaligus. Bal yura'i at-tartib. Bahkan hendaklah ia mengikut susunan tertib. Bal yura'i at-tartib. Sebahagiannya menjadi jalan menuju sebahagian yang lain. Mendapat petunjuklah kiranya orang yang memelihara tata tertib susunan itu. Jadi dalam pencarian ilmu ini hendaklah yang pertama sekali Imam Al-Ghazali menyebutkan jangan kita mengharunginya sekaligus, itu yang pertama. Yang keduanya hendaklah melihat penyusunan. Hendaklah melihat penyusunan keutamaan. Hendaklah dahulukan ilmu yang lebih utama. Setelah itu diikuti ilmu yang berikutnya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Suratul Baqarah ayat 121. Mereka yang kami datangkan kitab kepadanya, dibacanya. Yakni mereka akan bacanya dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik bacaan. Ini ayat Al-Quran. Alladzina atainahum kitab, mereka yang kami berikan kepada mereka akan Al-Kitab, yakni kitabullah. Mereka membacanya haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membacanya. Di sini terjemah dengan sebaik-baiknya. Artinya, kata Imam Ghazali, maksud membaca kitab Allah dengan sebenar-benar membacanya itu, dengan sebaik-baik membacanya itu, iaitu tidak dilampaui sesuatu bidang sebelum dikuasainya benar-benar, baik dari segi ilmiahnya atau dari segi amaliyahnya. Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia merujuk kepada apa yang pernah disebut oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ataupun sahabat yang lain. Mereka menyebutkan bahawa tak kala kami mempelajari Al-Quran daripada Nabi SAW, tidak kami melampaui 10 ayat yang kami pelajari daripada baginda, melainkan setelah kami mengitqankan, kami
meneliti, kami memerhati, mempelajari apa yang terkandung dalam seluruh ayat tersebut. Bahkan kami mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang kami pelajari itu, barulah kami melangkaui pada ayat yang lain. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan di sini, maksud mereka membacanya dengan sebaiknya iaitu tidak dilampaui sesuatu bidang, suatu bidang ataupun suatu daerah, satu ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibaca itu sebelum dikuasainya benar-benar, mana tidak ditinggal dan tidak ditinggalkan ayat tersebut untuk pergi kepada ayat yang lain, melainkan setelah dikuasainya benar-benar ayat tersebut, baik menguasai dari segi ilmiahnya, dari segi kefahamannya, atau dari segi amaliyahnya. Dan tujuannya dalam segala ilmu yang ditempuhnya ialah mendaki kepada yang lebih tinggi. Dalam bahasa Arabnya Imam disebut waliyakun, hendaklah, dalam bentuk fi'il amar dibagi. Waliyakun. Waliyakun qasduhu, hendaklah tujuannya fi kulli ilmin, dalam mempelajari setiap ilmu itu, yataharrahu, iaitu mencari, at-taraqqiyah, pemeringkatan, ila ma fawqahu, kepada tangga yang lebih tinggi lagi. Itu tujuan dalam belajar. Bukan nak mempelajari seadanya saja, kita maksud tidak. Tapi kita pelajari itu biarlah kita faham. Dengan kefahaman itu kita boleh menapak lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Itu tujuan dia. Dan tujuannya, tuan-tuan dan puan sekalian, tulis letak sikit hendaklah. Hendaklah tujuannya, tujuan matlamat seorang penuntut itu dalam segala ilmu yang ditempuhnya ialah mendaki ke tahap yang lebih tinggi. Dan sewajarnya lah dia tidak menghukum dengan batil terhadap suatu ilmu, kerana timbul perselisihan faham di antara pemuka-pemukanya, ahli-ahlinya. Jadi janganlah bila kita mengaji tak faham, kemudian ada pula khilaf. Sebahagian kata ayat ni maksud itu, ada ulama lain pula ayat ni maksud ini sebagainya. Lalu kita merasakan bila ulama tidak sepakat, maka seolah macam ilmu itu tidak bernilai. Atau menghukum dengan kesalahan seseorang atau beberapa orang di antara mereka. Atau menghukum ilmu itu sebagai tidak perlu. Kerana apa? Kerana ada kesilapan sebagian ulama dalam memberi maksud ataupun dalam menetapkan hukum. Itu pun tak boleh kita buat kesimpulan bahawasanya ilmu itu tidak bernilai. Anda akan melihat suatu golongan atau menghukum dengan harus menentangnya, atau menghukum bahawasanya ilmu itu perlu ditolak kerana berbeza antara perbuatannya dan perkataannya. Dari segi ulama itu ustaz. Mana bila kita tengok ustaz dia mengajar, kemudian dia buat tidak sama sebagai dia mengajar, lalu kita musuh dengan ilmu itu, ilmu yang dia ajar. Tak boleh begitu. Kesilapan itu pada orang yang mengajar, bukan ilmu itu. Jadi ustaz yang tidak mempanggil pada bahasa kita, tidak sebuah bikin. Jadi kalau kita nak marah, marah kat ustaz itu cukup lah. Jangan marah ilmu pula. Ya. Jadi sebab itu Imam Ghazali sebut begitu. Ya. Anda akan melihat satu golongan yang tidak mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan akal fikiran dan kefahaman. Disebabkan kata mereka persoalan itu, kalau ada berpangkal, tentulah diketahui oleh pemuka-pemuka persoalan-persoalan itu sendiri. Jadi dalam bahasa Arabnya Imam Al-Ghazali gunakan istilah al-aqliyat wal-fiqhiyat. Al-aqliyat iaitu ilmu akal, ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu usul fiqh, wal-fiqhiyat dan juga cabang-cabang fiqh.
Ada orang dia kata, kalaulah ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu apa lagi usul fiqh. Kalau betul lah ilmu itu penting, sudah tentu ada usul. Ada pangkalnya dalam Quran hadis, ini tidak ada langsung. Lalu dia buat kesimpulan bahasanya tak penting. Jadi kata Imam Ghazali itu pun pemikiran yang tak betul juga. Yang tidak betul. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, walaupun sebelum ni kita banyak baca Imam Ghazali, dia mengkritik ada alim ulama yang berlebihan dalam menggunakan mantik, dalam kalam dan sebagainya, itu pun tak betul juga. Tapi nak menafikan kepentingan mantik, ilmu kalam pun tak betul juga. Jadi walaupun ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu cara berhujah, ilmu usul fiqh, sememangnya bukan ilmu yang asal, munculnya itu asal pada zaman Nabi. Memanglah kita tak akan berjumpa dalam Quran atau hadis secara dia panggil literalnya Allah dan Rasul mengajar mantik, tidak ada. Tapi ilmu itu adalah ilmu penting, yang penting bagi mengasah ketajaman minda. Tapi sekadar untuk mengasah ketajaman minda, tapi jangan jadikan matlamat pula. Matlamat dia ialah mantik dan juga kalam. Itu sebagai alat saja, alat untuk kita mengasah kebolehan berhujah kita, kemampuan berhujah dan sebagainya, penting juga. Tapi matlamat kita sebenarnya ialah akidah yang sahih, mengenal Allah, beramal. Itu matlamat yang sebenar. Untuk menyingkap segala keraguan ini sudah diutarakan dalam kitab Mi'yarul Ilmi. Orang yang menolak kepentingan mantik, orang yang menolak kepentingan berhujah, teknik-teknik berhujah ini, Imam Ghazali kata dia sudah menjawabnya dalam kitabnya Mi'yar Al-Ilmi. Jadi Imam Ghazali ini dia ada kitab dia Mi'yarul Ilmi, Mi'yar Al-Amal. Timbangan ilmu, timbangan amal. Anda akan melihat segolongan manusia yang berkeyakinan bahawa ilmu kedoktoran itu batil kerana dilihatnya suatu kesalahan dari seorang doktor. Memanglah tuan-tuan sekalian, doktor ini kalau ada etikanya dia salah dalam mengubat. Akan ramai juga yang mati di tengah doktor. Tapi adakah kita menolak untuk pergi ke klinik, pergi ke hospital, pergi jumpa doktor kerana ada doktor di mana di tangan dia bakal ramai yang meninggal. Itu pemikiran yang tidak betul, yang salah. Jadi kata Imam Ghazali, ramai manusia yang berkeyakinan ilmu doktor itu batil kerana dia melihat ada doktor yang tersilap. Segolongan lagi berkeyakinan bahawa ilmu nujum itu betul kerana kebetulan kejadian itu sesuai dengan yang dinujumkan. Mana ilmu ramalan berdasarkan nujum. Dia kata, betul sebab saya pernah minta seorang ahli nujum, ahli ramalan bintang, buat ramalan. Memang tepat. Tepat dengan dia ramalkan. Itu pun salah satu juga kesilapan dalam berfikir, kata Imam Ghazali. Kerana kebetulan sekali dua itu, maka dia hukumkan keseluruhan ilmu nujum itu betul. Padahal ilmu nujum ini bukan ilmu yang batil, yang ditolak oleh Nabi SAW, yang dilarang oleh Nabi SAW hadis. Mata arafan akahinan, barang siapa yang bertemu dengan tukang tilik, tukang ramal, tak kiralah dia ramal dengan bintang ke apakah, Nabi sebut begitu, akan ditolak sembahyangnya, tak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan ada hadis yang lain pula menyebutkan dia telah kufur terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Imam Ghazali, sebenarnya semua itu salah. Semua cara fikir itu salah. Tetapi sewajarnya sesuatu itu diketahui pada dirinya. Jadi sesuatu itu sama ada betul atau tidak. Bukan melihat kepada penerimaan orang. Bukan melihat kepada tingkah laku orang tak ada ilmu itu. Tapi melihat pada diri ilmu itu sendiri. Sebab tidaklah tiap-tiap orang itu mengetahui betul seluruh ilmu pengetahuan.
Setiap orang, kalau ustaz sekalipun, dia bukan tahu semua. Dan dia mana dia kemampuan manusia ni ada batasannya. Dari itu berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, engkau tidaklah mengetahui kebenaran dengan orang-orang, tetapi ketahuilah kebenaran itu, barulah engkau akan mengetahui ahlinya. Ini bahasa bahasa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam bahasa Arabnya, mengikut teks Arabnya, iaitu la ta'rifil ilma birrijal, la ta'rifil haqqa birrijal. Kebenaran itu jangan kau kenali dengan orang-orang, maksudnya dengan individu yang berkata, yang mengungkap kebenaran itu. Jadi kalau kita mengukur kebenaran individu, maka kita tengoklah. Kalau yang mengungkapkan kebenaran itu ustaz kita, mana ustaz yang kita kasih, pemimpin yang kita kasih, tokoh yang kita kasih, maka semua yang terbit dari mulut dia betul semua. Tapi kata Sayyidina Ali, ya'riful haqqa, kenali kebenaran itu dulu, bukan kenali orang. Mana kenali kebenaran itu sendiri dulu, ta'rif ahlahu, barulah engkau akan mengenali siapa yang bercakap benar. Siapa yang pemimpin yang benar. Siapa tokoh yang benar. Bukan mengenali orang. Kemudian siapa yang bercakap itu mana betul semua. Tidak. Kata Sayyidina Ali, ya'riful haqqa. Kenali yang benar itu apa dia. Setelah itu barulah kita ukur pada orang lain. Jadi dua orang ustaz yang bercakap. Maka kita sebenarnya tengok. Siapa di kalangan dua-dua. Kebenaran itu apa dia? Maka Quran kata, kebenaran itu yang datang dari Tuhan kamu. Al-haqqu murabbik. Quran itu ialah kebenaran yang datang dari Tuhan. Kita dah okey, itu kesepakat. Dalam Islam ini, yang benar ini ialah yang menepati Quran dan hadis. Sebab itu anda ulang sekali lagi. Dan akan berulang-ulang walaupun tidak sama dengan orang lain. Dalam aspek ini, tidak ada masalah, ada masalah. Bagi anda sendiri bahasanya seorang ustaz itu dia mesti bercakap dengan dalil Quran, hadis ataupun mujtahid. Kerana ustaz bukan mujtahid. Bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk menyemak dalil Quran, hadis, dalilnya adalah mujtahid. Dalilnya adalah mujtahid. Jadi oleh kerana ustaz bukan mujtahid, maka sekurang-kurangnya seorang ustaz sebelum dia mengajar, dia mesti mengkaji, menyemak apa pandangan mujtahid dalam sesuatu isu. Ini untuk mengelakkan dia salah. Kemudian kalau dia nak kaji pula mujtahid itu dalam dia mengeluarkan pandangan dia apa dalil Quran hadis, itu lagi baiklah. Tapi sekurang-kurangnya dia kena tahu dalil. Dan orang awam, dia berhak untuk tanya. Ustaz kata ni halal ni, apa dalil ustaz? Kemudian ustaz pun kata, pandangan yang saya sebut ini adalah merupakan pandangan yang telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Cukuplah. Jangan tuan-tuan tanya lagi pula. Apa dalil Imam Syafi'i kata harus? Yang tu pulang pada ustaz lah. Kalau ustaz kata kalau dia nak cerita dalil Quran hadis tu dengan menyandarkan pandangan itu, okeylah. Maknanya dia rajin lah cari, mengkaji. Tapi kalau dia kata pandangan itu adalah pandangan dia, itu wallahualam lah. Mungkin dipanggil berdasarkan kepada apa yang dia banding-bandingkan lah. Wallahualam. Dibandingkan pendapat itu, pendapat ini dan sebagainya. Maka dia menterjihkan. Maka kena tengok pula lah ustaz itu ahlu terjih ke tidak. Jadi sebab itu untuk sebagai langkah yang selamat, maka seorang ustaz pun dia kena rujuk pada ahli fatwa.
Kalau perlu tarjih, kalau dia mampu tarjih, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak mampu tarjih, maka sebaiknya dia tengok pada mana-mana mufti ataupun ahli fatwa yang ada pada zaman ini, ataupun institusi fatwa yang ada pada zaman hari ini. Kerana agama ini dia tak boleh ada silap, bahaya. Terutama sekali kalau kita memberi fatwa kepada orang lain. Kata ulama, ajra'ukum al-futya ajra'ukum al-nar. Orang yang paling berani memberi fatwa dengan kamu adalah orang yang paling berani untuk masuk neraka. Sebab tu ulama dulu, mereka sangat payah untuk memberi fatwa. Termasuk sahabat-sahabat sini. Sahabat-sahabatnya sangat warak. Maka banyak senyap daripada memberi jawapan kalau bersambit dengan fatwa. Kerana takut silap. Kalau silap seorang-seorang tak apalah. Kalau silap orang lain, kita bagi jawapan kepada orang lain. Kemudian orang lain silap beramal dengan sebab kita, itu satu musibah yang besar. Jadi tuan-tuan sekalian, demikianlah tugas yang ke-7. Kemudian tugas yang ke-8, al-wazifatu al-saminah. Yang ni kita sambung esok lah. InsyaAllah kita sambung dengan siri kita yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi insyaAllah dalam kesempatan yang lain insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama insyaAllah. Ini pendek sikit lah majlis kita ni insyaAllah.